Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, musuh para rasul situ. Berdasarkan nas-nas, mana keterangan-keterangan hujah yang berhubung dengan beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, manusia tidak boleh membeza-bezakan dari segi keimanan dan keyakinan kepada mereka itu. Maknanya sudut iman sama-sama kita menerima, maknanya sebagai Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala dalam suratul Nisa, itu berkata-kata ya, tapi bahasa Arab samanya qala ya. Qala Allah, qala Rasul ya, qala samanya qala lepas ni. Tapi bahasa kita bila dengan Allah kita guna firman, Rasul sabda, untuk beza lah. Apa dia firman Allah Ta'ala dalam surah Nisa, suratul Nisa ayat 150 hingga 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhizu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeza-bezakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dia mengatakan kami beriman kepada sebagian daripada Rasul-Rasul dan kami kafir kepada sebagian yang lain. Dia beriman kepada Nabi Isa, dia kata. Adapun Nabi Musa dia tak beriman. Nabi akhir zaman Muhammad lagi tak beriman dia. Yang ni pula dia kata dia beriman dengan Isa, Musa dia tak nak, Nabi Muhammad lagi dia tak nak. Itu jahat orang ni. Itu beza macam tu yang dimaksudkan. Adapun beza martabat, itu jelas. Makna Ta'ala letakkan martabat paling tinggi ialah afdalul makhlukat wa huwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Batu setinggi dia bezakan, biasa segi martabat. Apa martabat? Ulul azm. Ada berapa orang? 5 kan? Rasul saja. Ada pula yang nabi saja, tak naik rasul, itu lain tajuk. Yang ni tidak, berbeza dengan mana dia mengambil dan menolak. Dia ambil setengah rasul, yang lain ditolak. Ini maksud daripada ayat ini. Setengah diperangai golongan Yahud dan golongan Nasara. Yahud dia mendakwa konon dia beriman dengan Nabi Musa, maka dia tak beriman dengan Nabi besar kita Muhammad SAW dan Nabi Isa. Begitu golongan makna Nasara, dia konon mendakwa beriman dengan Isa. Itu semua dakwa palsu. Sebab semua Nabi-Nabi ini telah menceritakan wajib beriman dengan kedatangan Nabi akhir zaman mana. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 97 hingga 98. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh pada Jibril. Jahat tak jahat, dewan ni tak ada ujar, malaikat Jibril ni lawan. Dia tak ada kerja lain ni. Dia ni bila berdebat-debat dia kalah, dia tak boleh pergi. Jadi yang bawa wahyu kepada Rasul selanjutnya dia Jibril. Akhirnya dia tak boleh pergi, dia kata beginilah, kalau begitu siapa yang bawa wahyu pada kau ya Muhammad? Dia kata dia bila saya tak nak suka-suka dia je. Ini perangai huduh orang yang datang kapi dia buat helah sebenarnya tu. Berhujah dia tak ada ruang dia nak pergi menang. Dan dapat Al-Quran lagi hebat, hujjatun damirah dia panggil. Hujah yang pecah kepala kalau orang nak berdepan dengan Quran, habis ya. Tak ada seorang pun yang boleh berdepan dengan hujah yang begitu hebat daripada Al-Quran. Jadi barang siapa yang menjadi musuh pada Jibril, Jibril itu telah menurunkan Al-Quran atau dimarah. Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu ya, dengan izin Allah semua itu, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Itu kehebatan. Mereka jelas nampak Rasulullah SAW dia tidak berkawan dengan orang-orang yang ada ilmu zaman dahulu macam pendeta tak ya. Rasulullah tak ada berkawan dengan, tiba-tiba boleh memberitakan dengan hebat perkembangan dulu dan akan datang dah. Terang dah, tapi degil.
Dia yang tak tahu boleh dibimbing, boleh diajar, tapi yang degil tak boleh. Degil bawa apa pun, inat dia panggil, kerah kepala panggil. Itu bawa apa pun tak. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yun. Sama je kau bagi perkhabaran ke Muhammad tak bagi pun tetap dia tak beriman dengan Ta'ala. Sebab apa tu? Fi qulubihim marad, dalam qalbi, itu qalbi penting. Dalam batin hati dia marad. Apa marad? Syakkun. Dia ada syak, dia tak yakin dengan kerasulan khususnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada nas-nas keterangan ini kita dapat memahami siapa yang mengkufuri mana-mana rasul. Ya, dia beriman situ rasul tu tak beriman. Yang ni beriman kata, bermakna mengkufuri semua rasul. Dia berangkai itu. Siapa kata dia beriman Quran saja tak pakai rasul, makna dia tolak Quran. Ya, ni ajaran-ajaran sesat macam-macam sekarang ni. Konon yang pegang Quran, tak nak pakai hadis, pakai Quran saja. Dah 1400 tahun lebih Rasulullah beritahu akan timbul perangai macam ni dan keadaan macam ni dan orang yang membuat dakwah ni, dan timbullah negara kita pun ada dan dah mati ya, kita pegang Quran je, ya, tak nak pakai hadis. Kau tak pakai hadis bermakna kau tolak Quran. Sebab Quran Rasul mendapat autoriti daripada Ta'ala. Ya, pertama pemeliharaan, wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak bertutur Nabi tak cakap melainkan wahyu. Itu satu. Dan yang paling besar autoriti apa? Ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa datang, hendaklah kamu ambil. Apa yang Rasul blok, jangan bawa, hendaklah kamu tinggal. Bermakna mandat besar daripada Quran. Kalau dia pakai Quran, dia kena pakai Rasul. Nah, itu logik dia. Mana kalau dia tolak Rasul, mana dia tolak Quran. Ayat tadi tolak. Rupanya puak-puak pakai Quran, dia ada kod rupanya. Ayat ni pakai ayat ni. Ada ayat pula di tepi kepada otak ni. Ni gila betul buat ni. Ya. Itu mukjizat Rasulullah SAW dah cerita 1400 tahun lebih lah Rasulullah beritahu muncul gulungan-gulungan ini menjelang akhir zaman. Ini sengaja daripada dipanggil amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Akan ada golongan mengatakan kami pakai Quran je, hadis nak pakai. Ini mukjizat Nabi tahu. Satu berlaku benda. Habis. Benda ni akan berlaku sebab dia amaratus sa'ah, tanda kiamat. Bermakna mengkufuri semua rasul. Kalau dia tolak satu, mana tolak semua. Sebab kita beriman dengan Rasulullah SAW dan beriman dengan Nabi dahulu. Ya. Cuma syariat tu lainlah, ada nasah, ada mansuh. Siapa yang bermusuh dengan salah seorang daripada segala rasul ni, bermakna memusuhi seluruhnya, kesemuanya. Kemudian umat Nabi besar kita Muhammad SAW diperintah supaya membuat pengakuan 2 syahadah dan menjauhkan diri daripada perkara yang membatalkan 2 syahadah. Ya, dia ada perkara yang membatal macam sembahyang, ada perkara yang membatalkan puasa pun, ada perkara yang membatalkan puasa. Begitu juga syahadah, dia ada benda yang membatalkan akidah syahadah ni. Sekiranya tidak dianggap bermusuhan dengan Nabi besar kita Muhammad SAW, malah dengan rasul-rasul, di mana segala-galanya hendaklah dirujuk kepada ulama yang saleh sebagai pemegang, dipanggil umana ur-rusul. Ya, ulama ni al-ulama umana ur-rusul ma lam yukhalitus sultan wa idakhilud dunya fa iza khalatus sultan wa dakhalud dunya faqad khanu ar-rusula fahzaruhum. Ya, dalam Mukhtarul Hadis ada hadis. Ulama ni pemegang amanah nabi-nabi dan rasul, bukan kecil anak tadi. Ya, macam imam-imam besar, ulama besar tu semua. Macam kita ni lebih kampung ada biasa ya kan. Ulama besar tu, mujtahid tu, pemegang amanah besar tu. Bila dia diiktiraf oleh Nabi, 2 syarat dia. Selama dia tidak maknanya terpengaruh dengan pemimpin yang tidak betul, satu. Yang kedua, selama tidak masuk pahaman dunia dalam kepala dia. Kalau masuk pahaman madiyah, kebendaan, maka Rasulullah labelkan dia faqad khanu ar-rusulah. Itulah ulama pengkhianat nabi-nabi dan rasul-rasul. Rasulullah labelkan dia pengkhianat. Ya. Kemudian apa tindakan Rasulullah? Fahzaruhum. Berhati-hatilah, jangan dengar pendapat ulama macam ni. Jadi ulama tu 2, satu yang betul dan satu yang sebaliknya. Ulama dipanggil akhirah tu ulama sebenar. Ada ulama dunia, itu yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah SAW lebih daripada Dajjal ni. Dajjal orang kena atas dahi dia ditulis kafarah, kufur. Ya. Yang ni dia putar, dia baca Quran ni ke tak boleh putar. Dulu zaman Mak Yaakob di Kelantan dia berlaku macam ni. Tuan guru saya dia punah balik, tak pergi semayang. Dah sampai dia pusing balik. Satu tuan guru tu, dia kalau ceramah, tuan-tuan dengar ceramah dia mengembang bulu goma kan. Bukan mula takut ke Tuhan, takut dia punya berani, dia pusing ayat Quran, ya Allah. Bila dia mati je, pum bertukar.
bertukar berbulu babi jadi bulu babi tu. Bertukar. Oh. Dahsyat. Anak murid Tok Guru tengok Tok Guru tu pun pengsan, meninggal begitu. Oh dahsyat ni, tu berlaku. Sampai menteri besar duduk kat tangga rumah dia, tak bagi orang tengok. Orang tak dibenarkan, tak dibenarkan. Ini berlaku. Tapi kalau tengok dia punya ceramah, gerun kita, dia berani sangat memutabelikkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia sama cerita macam surah Baqarah banyak kan. Dia panggil ahli kitab yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memutabelikkan ayat-ayat Allah Taala. Allah. Kemudian orang-orang yang memusuhi ulama, ya, sebagai pewaris Nabi, ya, juga akan binasa wal a'yadzubillah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, hadis Bukhari, hadis sahih, man aza waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memerangi mana menyakiti wali bagi pihakku, mana para ulama termasuk dalam maknanya waliullah secara umum, aku izinkan dengan memerangi dia. Mana dahsyat tak kemukaan Ta'ala bila seorang tu maknanya menyahi para ulama, benci para ulama. Man ahabba talibal ilm faqad ahabbal ulama, wa man ahabbal ulama faqad ahabbal anbiya, wa man ahabbal anbiya kana ma'hum, wa man abghada talibal ilm faqad abghadal ulama, wa man abghadal ulama faqad abghadal anbiya, wa man abghadal anbiya fajazauhu jahannam. Siapa yang kasih pada orang yang mencari ilmu Allah Ta'ala, ya, maka dikasih pada ulama. Bila dikasih ulama, mana dikasih pada anbiya, para nabi dan rasul. Dan siapa kasih pada nabi rasul, maka dia akan bersama nabi dan rasul di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Sebalik barang siapa yang benci pada penuntut ilmu, untuk ilmu konon dia alim tu, macam-macam kata, ya, konon masuk syurga tu, macam-macam ni, mulut gatal tu, mulut disela dengan api neraka yang patut. Ya, siapa benci pada orang mencari ilmu, mana dia benci ulama. Bila dia benci pada ulama, mana dia benci pada anbiya. Bila dia benci anbiya, fajazauhu jahannam, balasan di neraka jahannam. Ya, sebab tu label kita paling kurang ada kasih. Kun aliman, satu, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang alim, mana cari sampai kamu boleh jadi berilmu, boleh mengajar kalau boleh. Kalau tak boleh juga jadi muta'alim. Muta'alim belajar, ada nota, ada kitab tentu. Kalau tak boleh juga jadi mustami'an, dengar. Ya, tu tiga tu. Last sekali kalau tak boleh juga jadi kasih. Dia ni rajin belajar dulu, tapi dia kena dah uzur duduk kat rumah kan, nak turun pun, nak jalan pun dah tak kuat. Jadi dia tengok majlis ilmu, rindu rasanya, ada hope kasih. Itu paling kurang tu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Alim tadi, alim belajar malam dengar, tak nak kasih tidak, wah, dia mengejek je. Ya, dia mengejek, dia menyakiti. Ada ke dalam hadis, dalam kitab apa, Minhaj tu ada tu, orang yang menyakiti golongan talabil ilm, penuntut ilmu ni, Tuhan akan azab dia dahsyat akhirat. Dan sumbat dalam neraka, dijadikan anjing daripada api neraka, akan mengkoyak rabakkan jasad dia, sebagaimana di dunia mengkoyak rabakkan hati-hati orang yang mencari ilmu Allah Ta'ala. Ya, ini dahsyat ni. Habis tu, sekiranya para ulama itu bukan wali daripada Ta'ala, maka siapa yang menjadi wali? Ini wali am dia panggil ni. Di wali ada dua, satu wali khas yang kita bahas dalam perjalanan tasawuf, itu wali dengan makna apa? Dia menjadi martabat makrifat yang tinggi. Adapun wali sini maknanya yang memegang amanah ilmu, ataupun wali am. Kalau Imam Syafi'i, kullu mu'minin wali, tiap-tiap orang beriman tu semua wali panggil. Ya, tapi wali am dia panggil. Ada pun wali khas lain, sebab martabat makrifat dia berbeza. Jadi ada dua tu. Kemudian para nabi dan rasul sepanjang zaman, begitu juga umat, ya, Nabi besar kita Muhammad SAW yang benar-benar menurut jejak langkah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mesti menghadapi musuh menurut kadar masing-masing pada zaman masing-masing. Memang ada sesengaja ujian Allah Ta'ala. Ya, satu-satu lagi kuat, mangkana fi dinihi sulbah istadda balau. Lagi kuat kita berpegang dengan agama, lagi kuat dan uji. Itu cara Allah Ta'ala, sebab dia nak angkat martabat.
dan sekaligus menapis keimanan kita, ya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawlil ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Ini jelas terang kan. Wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin, bagi tiap-tiap nabi itu musuh-musuh. Siapa dia? Daripada syaitan-syaitan, daripada jin dan manusia. Syaitan jin kita tahu, ni syaitan dogol ni. Upuk orang kepala syaitan panggil. Perangai macam syaitan betul. Kacau orang, ya. Menentang agama Allah, macam-macam tu syaitan tu. Rupa manusia. Dia ada dua syaitan, syaitan jin, satu syaitan ins manusia. Sebagian mereka membisik yang lain perkataan yang indah-indah bagi menipu, ya. Mereka membuat berbagai-bagai tipu helah sehingga sampai orang dah kenal lah. Dia buka mulut confirm bohongnya. Yang betul pakai baju je. Dia buka je mulut confirm bohong kan. Tambah dekat pilihan raya lagi lah kan. Banyak dia panggil kazab, pembohong banyak kan. Jawablah depan Tuhan kan. Tu je. Sekiranya Tuhanmu menghendaki, pasti mereka tidak mengerjakannya. Kerana itu tinggalkan mereka. Orang macam ni, Quran kata apa? Zarhum, tinggalkan, jangan ikut. Tinggalkan ikut dia, tinggalkan pandangan ni, jangan pakai buah fikiran, semua rosak mungkin. Sebab apa? Kalbi mereka sudah ada racun. Racun apa? Hubbud dunia. Dan apa yang mereka ada-adakan, macam-macam mereka adakan, yaftarun, dia buat iftira. Dan juga supaya hati kecil orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, ya, merasa senang kepadanya. Dia tertipu dengan maknanya bisikan-bisikan palsu daripada golongan syaitan, sama ada daripada syaitan jin atau manusia. Dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka itu syaitan kerjakan. Ini dipanggil atma atau pengikut syaitan, ya. Dengan sebab apa? Dan kalbi mereka rosak tu je lah. Dia semua punca kalbi. Sebab tu Nabi kata kalau kalbi elok, semua elok. Kalbi rosak, dia rosak. Bila hati dia elok, dia beriman, dia berakidah yang betul, dia ada mahabbah dengan Tuhan, dia kenalkan Tuhan, dia tak jadi benda ni. Tapi bila tak ada benda tu, rosak. Bila kalbi rosak, habis semua ni. Dia menjadi makna sasaran, sangkar tempat syaitan dan nafsu. Kemudian firman Ta'ala, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam.